Hai semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Harap you all semua sentiasa sihat, okay? Kalau yang rasa tak berapa sihat tu, cepat-cepat makan ubat, okay? Jangan tunggu lama-lama. Kalau tak makan ubat pun rasa macam tak elok juga, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Okay guys, okay. Sorry lah, aku tak tahu kenapa sejak aku bercerita ni aku suka menggunakan perkataan okey berulang-ulang. So harap korang tak bosan lah ya. Maklumlah, orang dah tua kan. Okey lah, tanpa membuang masa lagi. So, macam biasalah, kita di dalam segmen Sembang-Sembang Seram bersama siapa lagi? MCV lah kan. Okey. Malam ni aku akan udarakan cerita. Sebenarnya cerita daripada kisah aku sendiri guys. Siapa yang dekat sini pernah kena sihir? Kalau korang pernah ada pengalaman kena sihir, so korang boleh share lah dekat ruang komen aku tu. Kalau tak pun korang boleh email aku. Nanti aku akan tulis alamat email aku kat bawah deskripsi tu, okey? Okey. Cerita ni masa tu aku belum berkahwin lah. Orang kata belum berkahwin lagi cerita ni. Masa zaman-zaman muda lagi. Orang muda Yelah masa zaman-zaman muda lah. So aku adalah berkawan dengan masa tu dengan satu pak duda ni lah. Tapi aku bagi nama dia K je lah Aku malas lah sebab aku nak melupakannya kan. So aku bagi nama singkatan huruf panggilan K saja. So aku tak sangka lah dalam pada mengenal hati budi tu, rupanya si K ni dia macam orang kata baling batu sembunyi tangan So sejak aku berkawan dengan dia ni, perangai aku ni jadilah macam orang kata suka nak marah-marah, macam hati tak tenang. So macam asyik ingat kat dia je. Macam tu lah. Kalau orang cakap kakak saudara aku nasihat ke apa ke, aku tak nak dengar. Kalau kakak saudara aku cakap jangan keluar ke apa ke, aku mesti macam orang kata nak jumpa dia. Macam tu. Kalau tak jumpa dia tu ibarat macam boleh jadi gila tau. Macam tu sekali lah ceritanya. So jadi maksudnya orang di sekeliling aku ni macam kakak saudara aku, macam kawan-kawan aku. So diorang macam dah faham lah perangai aku macam mana kan. So diorang tahulah. So aku memang masa tu macam anggap macam diri aku ni macam baik-baik aja, tak ada masalah, okey-okey je kan. Tapi diorang nampak lah perbezaan perangai aku kan. Cuma aku ni orang kata macam kadang kalau teringat dekat dia tu macam sampai ke tahap orang kata menangis-nangis gitu. Bila aku sedar balik mengada-ngada lah pula nak menangis kan. Ya Allah, macam kita tolol gitu sekali ya Rabbi. Hai itulah orang kata. Lepas tu satu hari tu kadang-kadang macam aku pernah terpandang sejak aku berkawan dengan K ni. Aku pernah nampak lah K ni dia ni okey lah orang ni macam tak kedekut lah. So kalau dia selalu ajak keluar jumpa, so mestilah lelaki lah yang belanja makan kan. Kalau perempuan pula nak belanja makan kan, so memang dia lah sentiasa belanja makan. Tapi dia selalu order macam makanan, dia suka makan tom yum. So dia akan pergi kedai tom yum bawa akulah. Tapi aku selalu perhatikan lah, aku ada satu dekat dia yang buat aku tak suka lah dengan perangai dia tu. Sebab apa? Sebab dia ni suka sangat simpan kuku. Satu anak kuku dia tu kan, satu kuku tu panjang. Lepas tu aku cakap apalah hai, lelaki bela kuku panjang-panjang macam ni. Dia cakap itu lah dengan dia kan. Lepas tu dia kata saja dia beli kuku tu panjang sebab senang nak kuit gigi dia. Aku cakap pengotor, betul lah. Aku cakap itulah kan.
Lepas tu dia gelak-gelak lah. Dia kata, alah saja je lah, dia kata. So aku cakap lah, aku sendiri perempuan pun tak ada bela kuku panjang. Aku cakap pergi potong. Dia kata, alah tak payahlah. Dia kata dah lama dia bela ni, sayang nak potong. So okey lah, aku pun abaikan lah kan. So sepanjang aku berkawan dalam tempoh nak masuk 6 bulan tu berkawan dengan dia. So dia ni suka macam kontrol hidup aku lah. Kalau misal kata aku nak spend time dengan kawan-kawan yang lain, nak spend time dengan kakak saudara aku ke, kawan-kawan ke, mesti dia tak bagi. Dia marah lah. Dia suruh kalau boleh tu masa tu biar dengan dia je. So dekat situ macam aku tak berapa sukalah pula dia kontrol aku macam gitu kan. Jadi satu hari tu kita orang ni nak dikatakan pernah lah bergaduh besar lah sikit kan. Sebab aku macam rasa macam dia ni macam nak mempermainkan aku, tak nak serius tau. So aku sebab apa aku kata gitu, sebab kantoi tu, sebab aku nampak macam dia pergi jumpa dengan seorang perempuan tau. Tapi dia cakap itu kawan kerja dia, tak ada apa-apa, tak ada lebih daripada ni lah, kira kawan kerja je lah, tak ada lebih daripada, maksud dia anggap aku ni sebagai girlfriend je gitu. Tapi aku kan punya perasaan, so aku macam dapat rasakan lah, kalau macam kawan biasa kenapa macam cara tu macam lain lah, macam ketawa-ketawa, mimik-mimik muka tu macam lain tau. So mestilah ada sesuatu kan di antara dua orang berdua ni. So bergaduh lah, dari situ lah tercetusnya pergaduhan. Bila jadi tercetusnya pergaduhan, so biasalah kalau dah bergaduh, so perempuan kan memang kuat merajuk, and then aku memang ke hati lah kan. Kalau dia telefon aku pun berkali-kali memang aku membantu lah, so aku tak akan angkat lah kan. So dia WhatsApp ke apa ke, memang aku tak akan reply. Sampailah berlarutan dekat 2 minggu jugalah kira kes aku merajuk ni. And then nak dijadikan cerita tu, bila dalam orang kata aku merajuk tu, so kawan aku pun tanyalah, so macam mana aku dengan K kan, ni lagi ke? Lepas tu aku cerita lah, saya cakap lah, biasalah orang tengah merajuk, tak payah cakap pasal dia lah, benci aku nak dengar pasal dia tu, dah lah macam itu. Wah, kau tengah gaduh ke dengan dia, kata kawan aku lah kan. So aku cakap ada lelaki sikit, alah biasalah, lelaki mana boleh nak setia je itu kan. So kawan aku pun, dia pun cakap macam ni, sebenarnya aku bersalah sebenarnya aku nak cakap sesuatu dengan kau, tapi aku takut nak sampaikan dekat engkau ni macam mana cerita. Aku takut nanti bila aku cakap, nanti aku takut engkau cakap aku ni jealous pula dengan kau dengan dia, dia kata gitu kan. Tapi aku kena cakap sebab kita orang perhatikan kau ni dah lain, kita orang tak nak kau ni dijadikan apa-apa tau. So aku tak mau kau kehilangan duit ke, kau kehilangan harta kau ke kerana dia. Lepas tu aku cakap, kenapa aku cakap macam tu sebab macam ni lah, apa kata kalau aku bawa kau pergi jumpa dengan orang yang pintar, tengokkan hubungan kau dengan dia ni macam mana, lancar ke tak lancar. Dia cakap macam tu lah. Kawan aku tu nama dia pakai Iza je lah. So aku pun cakap okey lah, aku pun on je lah. Masa tu hati pun tengah sakit kan. So macam ikut je lah kawan aku. So kawan aku pun bawa lah pergi dengan satu makcik lah, aku tak kenal sebab dia dah biasa kan pergi berubat. So dia bawa lah pergi lah dekat satu makcik. Okay, pergi, Assalamualaikum apa semua kan. Aku cakap dengan makcik tu, belum cerita, aku tak cerita apa-apa pun lagi. Tapi makcik tu bila tengok dekat air tu, dia baca-baca kat air tu, lepas tu dia cakap, nak lebih baik kau jauhkanlah diri kau daripada dia. Sebab dia ni pun bukannya orang kata ikhlas dengan kau, dia hanya nak memain-mainkan kau saja. Lepas tu lagi satu, kau ni kau dah kena makanan kotor daripada dia ni.
Makcik tu cakap macam tu. Lepas tu makanan kotor, maksudnya makcik makanan kotor macam mana tu? Saya tak faham lah makcik. Cuma makcik terangkan. Lepas tu dia cakap, makanan kotor yang maksud makcik cakap tu, mungkin kau tak sedar apa yang dia buat dekat kau. Dia tak adalah buat makanan kotor tu, makanan yang kotor-kotor tu kat depan mata kau. Tak, dia kata. Tapi makcik tu cakap dia ada sembunyikan sesuatu dekat kuku dia. Bila makcik tu, aku macam terperanjat lah. Betul, terror betul makcik ni boleh tahu yang K ni ada kuku panjang. Sedangkan aku kan tak cerita K ni orang yang macam mana. Tapi makcik tu boleh tahu tau. Jadi kuku. So kenapa dengan kuku dia makcik? So kuku dia panjang kan. Belah kanan tu kuku dia, anak kuku dia ada belah kuku panjang kan. Makcik tu cakap macam mana makcik tahu? Makcik tahulah. Betul tak? Lepas aku cakap dah benda tu betul lah makcik. Yang si tu memang dia ada belah kuku panjang. Dari situlah sebenarnya fungsi dia belah kuku panjang tu ada sebab. Nak, kamu jangan salah faham. Maksudnya apa tu makcik? Maksudnya dia ada taruh dekat kuku dia tu sesuatu serbuk. Serbuk memang tak bagus punya serbuk. Serbuk tu ibarat sihir tau, macam-macam tau. So bila dia macam dia kan selalu senduk tak makanan dekat anak punya nasi. Lepas tu aku cakap lah, yelah dia memang sukalah senduk-sendukkan lauk dekat pinggan aku kan. So aku tak terfikir sampai ke situ tau. Lepas tu makcik tu cakap itulah peluang dia sebenarnya. Dia nak menyihirkan aku daripada makanan. Jadi bila kuku dia panjang, dia masukkan serbuk tu kat dalam kuku dia yang panjang tu. So bila tu nanti dia tabuk, dia gesek-gesekkan lah dengan jari dia tu kat kuku dia yang panjang tu. Jadi benda tu terabur lah dekat lauk yang dia senduk kat nasi aku tu. Jadi dari situlah aku jadi macam tak boleh nak jauh daripada dia. Macam nak, kalau boleh nak sehari-hari jumpa dia sentiasa. Dengar cakap dia, tak mau dengar cakap kawan saudara mara aku ke kakak aku ke, tak mau dengar kakak saya aku bercakap. Aku tak mau dengar. Aku mesti hari-hari tu nak jumpa dia. Macam tu lah. Kepala otak aku fikir dia saja. Macam tu. So aku macam percaya dengan tak percaya. Tapi kalau aku cakap tak percaya, macam percaya kan. So habis tu makcik macam mana? So dalam tu makcik tu cakap lah, so aku kena aku kena berubat lah. So aku pertama dia kata aku kena mandi bunga, mandi limau apa semua. Dia kata kena buang lah. Lepas tu aku nanti dia bagi aku air tu supaya aku keluarkan balik apa yang dia dah bagi aku makan tu, supaya aku keluarkan balik. Lepas tu makcik tu tanya dengan aku, selalu tak sakit kepala, pening-pening kepala ke, ataupun aku selalu macam sakit perut ke? Lepas tu aku cakap lah, sejak aku kenal dengan si K ni, memang aku selalu sakit kepala. Aku selalu juga kerap lah kan, orang kata sakit kepala, sakit perut. Tapi aku tak fikir apa-apa lah, sebab aku fikir mungkin agaknya sakit kepala mungkin agaknya aku sebab aku kan suka minum Nescafe. Aku fikir macam tu, terlebih minum Nescafe ke, mungkin sakit perut, aku lambat makan ke, masuk angin, fikiran aku macam tu lah kan. Okey lah. Lepas tu waktu makcik cakap kalau nak pergi berubat, nak pergi sembuh. So makcik suruh lah nanti malam Jumaat datang rumah dia, and then aku kena dah sediakan apa yang diperlukan lah, macam bunga, limau, lepas tu telur. Dia nak telur ayam kampung kan, 3 biji. So okey dah, aku dah dengar berita macam tu, macam ibarat macam aku rasa macam aku macam geram lah pula kan. Betul ke, macam percaya dengan tak percaya. Lepas tu kawan aku ni, si Zani pun cakap lah, kalau misal kata aku tak percaya dengan dia ni, makcik ni, kita boleh pergi, dia kata pergi lagi satu bomo, dia kata pergi tengok betul tak dia ni. Lepas tu macam aku cakap sebab aku memang tak kenal lah orang-orang tukang berubat ni kan. So Izzah ni memang dia terror sangat dah dengan orang yang bomo-bomo ni. Memang dia suka sangat lah pergi macam tu. So dia bawa lah, sebab dia tahu aku tak percaya lah kan. So dia bawa aku pergi
kali kedua ni pergi jumpa dengan seorang lelaki lah, tukang berubat lelaki ni. So pun sama, bila turn aku pergi menghadap pakcik ni, aku tak cakap apa-apa lagi pasal K ni. So and then pakcik ni boleh terangkan sama dengan makcik yang makcik yang berubat yang pertama tadi. Dan aku tak boleh nak cakap tak percaya. So aku ngangguk je lah. So pakcik tu cakap, aku kena berubat cepat, sebab jangan sampai benda ni, ibaratnya sebab aku dah kawan dengan dia dah 6 bulan. So benda kotor yang dia bagi aku makan tu dah memang dah nak hampir sebati tau. So kata pakcik tu, kalau aku tak berubat, ibaratnya nanti aku memang susah jadi macam orang gila nanau lah, kata pakcik tu. Bila aku dah dengar macam tu, aku macam rasa macam takut lah kan. Tapi macam aku cakap dengan dia, okey lah, aku fikirkan dulu lah macam mana nanti kan. Okey lah, dia orang pun bagi aku masa kan. So bila dalam kereta pun aku tak macam banyak cakap lah. Aku diam lah. Kawan aku Izzah tu cakap, macam mana kau kena berubat ni babe, kau tak boleh biarkan benda ni, sebab kau dah dia dah bagi kau makan barang kotor. So kau kena keluarkan benda tu, kalau tak nanti kau susah nanti, dan kau sakit nanti, macam mana. So tapi aku tak tahulah kenapa apa motif. Aku tanya kawan aku, apa motif K ni buat aku macam ni, apa motif dia, kenapa dia buat aku macam ni. Lepas tu kata kawan aku, mungkin juga sebab dia tahu kau ada segala-gala, kau ada duit, kau ada pula kenderaan sendiri. So mungkin benda tu akan datang boleh jadi kesenangan untuk dia nak buat kau macam seorang macam kata orang suruhan dia ke apa ke, kata kawan aku lah kan. So lagi situ aku dengar tu aku macam geram, tapi macam ya ke betul ke aku ni, macam kawan aku ni dah bengang lah, sebab dia kena bawa aku pergi jumpa 2 tukang berubat nak tengokkan si K ni. Dia cakap, wah ini kali aku tak puas hati betul. Bukan aku tak suka kau kawan dengan K, dia kata aku tak kisah, tapi aku tengok K tu memang tak pantas lah kau kawan dengan dia tu tak ikhlas dengan kau. Dia cakap macam tu lah kan. Lepas tu aku pun ngangguk-ngangguk, tapi dia macam sakit hati sebab dia tengok dia cakap apa, cara aku ngangguk-ngangguk tu macam nganjing-nganjing dengan dia lah kan. Lepas tu dia cakap, okay last kita pergi. Lepas tu aku cakap, pergi mana lagi? And then dia bawa aku, memang terkejut sangat. Aku seumur hidup aku tak pernah pergi tempat Buddha kau, pergi jumpa dengan Tok Sami Buddha ni, aku tak pernah tau seumur hidup aku. Tapi dia kata kau diam je, kau ikut aku je. And then aku terpaksa lah ngikut dia. So aku pun ikut. Sekali aku pergi sampai kat rumah banglo lah, banglo lama jugalah, tapi tak ramai orang lah. Lepas tu aku tengok, ini bukan rumah orang Islam. Aku kata kenapa kita pergi sini? Lepas tu aku nampak kat dalam tu ada Sami Buddha. Kau gila ke? Dia cakap kau apa sah kita nak pergi sini dek? Dia kata kau ikut je. Ni aku nak tunjukkan kau. Tadi 2 orang Islam tu perubatan orang Islam kan. 2 orang yang aku bawa kau tu pergi cakap benda yang sama, tapi kau macam tak percaya. Sekarang ni aku bawa kau jumpa pula ni bukan orang Islam. So apa orang yang Tok Sami ni akan cakap mengenai pasal K? Okey. Aku pun tak orang kata tak membantah lah. So okey, betul juga idea kau. Okey, aku nak dengar apa kata Sami Buddha ni tentang K. And then dia pun, aku pun dengan dia masuk ada satu aunty tu pun cakap siapa sakit, yang sakit siapa. Lepas tu dia tunjuk aku lah. And then aunty tu pun suruh aku duduk. Lepas tu aunty tu dia ambil satu kertas macam kertas timah lah, macam gitu. And then kertas timah tu dia suruhnya aku tulis huruf yang aku suka. Huruf. So aku of course lah huruf yang aku suka tu nombor yang aku suka adalah nombor 8. So aku tulis nombor 8. So dia suruh aku gulung, and then dia ambil kertas tu. Okay, lepas tu aunty dia suruh tulis nama aku sekali. And then aku dah tulis nombor huruf tadi dengan nama aku. Lepas tu aunty tu ambil kertas timah tadi tu, and then dia bakar dekat depan muka aku lah.
Dia bakar. Lepas tu dia buat macam seolah-olah dia ambil loyang tu, dia asapkan muka aku macam tu. Dia baca lah menderem dia kan, apa kan. Aku mana dah tahu menderem bahasa Buddha kan. So aku diam je lah. Lepas tu dah hangus dah apa. Lepas tu 5 minit. Lepas tu Tok Sami Buddha tu pun keluar. Dia duduk betul-betul kat depan muka aku lah. And then dia tanyalah, you nama you. Dia cakap lah, dia kan Cina kan. So dia cakap nama you gitu kan. Aku tak nak cakap nama aku yang sebenar lah kan. So aku cakap ya betul. Tapi yelah, dia kan tak tengok lagi kat kertas timah tu kan. So aku rasa macam wah, terror betul Sami ni. Dia boleh tahu nama aku kan. Sebab dia tak tengok lagi kat kertas tu, dia dah boleh tahu nama aku. So dia cakap, so dia kata aku datang ni sebab aku nak tahu pasal mengenai aku punya boyfriend dia kata gitu. Lepas tu aku ngangguk lah. Ya. Lepas tu dia cakap, you punya boyfriend itu hati banyak hitam tau. Dia cakap macam tu lah kat aku. You dengan dia tidak boleh jalan sama-sama, dia kata gitu. Aku macam tak boleh jalan sama-sama, maksudnya anti sebelah tu dia tolong cakap lah balik kan. Maksudnya aku tak boleh nak pergi jauh lah dalam hubungan. Aku tak boleh macam, ibaratnya kalau aku berkahwin pun dengan si K ni pun memang jodoh tak panjang lah. So tak, dia cakap memang tak bagus, si K ni tak bagus, dia cakap. So si K ni ada niat yang tak baik terhadap aku. Dan dia cakap dia nampak kat situ si K ni pun dah bagi sesuatu, barang makan dekat aku. So macam aku ni dah macam dia nak kontrol hidup aku tau. Maksudnya macam tu. Lepas tu aku macam dengar, aku tengok lah kawan aku sebelah ni, si Izzah. So kawan aku dah buat macam ni, you see dia kat macam tu kan. So dengar tak ni kita tak cakap apa-apa lagi kan. So kawan aku tu menyampuk lah. So dia cakap, so Tok macam mana Tok nak mengubati dia? Boleh mengubati dia lah. Boleh. You kena mandi, lepas tu you kena proses. Tapi you percaya ke dengan berubat cara Buddha? Lepas tu aku macam tengok dia macam tak boleh nak cakap lah. Lepas tu kawan aku je lah yang cakap, percaya Tok, percaya. Lepas tu boleh berubat, tapi saya kena order sesuatu barang macam untuk buat mandi tu, daun-daun herba tu di Malaysia tidak ada. Saya kena order daripada Thailand. Dia kata makan masa dah lebih kurang seminggu macam tu lah. Barang sampai nanti baru boleh mandi kan. You punya kawan lah, dia cakap macam tu kan. Lepas tu dia cakap kalau boleh memang kasih lupakan dia sehabis-habisan lah. Tak payahlah berkawan dengan dia sebab dia memang tak baik lah. Dia seorang lelaki yang memang nak ambil kesempatan je kat atas diri aku untuk kesenangan, bukan untuk orang kata untuk menjadikan aku seorang yang isteri tu. Memang tak lah, tak ada niat pun dalam hati dia kata itu. And then aku percayalah kan, bila dah masuk kali ketiga ni, yelah tiga yang aku jumpa, 2 yang beragama Islam, 1 yang bukan beragama Islam pun cakap benda yang sama. Takkanlah aku tak percaya kan, mestilah aku percaya kan. So aku pun okey, kalau macam tu nantilah. Aku pun cakap lah, tak apalah, macam ni lah Tok, boleh tak bagi saya fikir balik semula macam mana. Kalau saya rasa saya nak berubat dengan Tok, nanti saya telefon Tok balik lah. Nanti saya bagi tahu kawan saya, suruh telefon Tok balik lah, macam itu lah kan. So Tok Sami tu pun cakap okey, tak apa, tak ada paksa. Dia kata boleh saja. Lepas tu bila dah dia tengok kan pasal sikit ni, so kita nak balik. So kita pun tanyalah kawan aku lah, sebab aku kan tak tahu menahu pasal, tak pernah seumur hidup pergi jumpa Tok Sami nak tengok nasib pergi berubat. Memang aku tak pernah. So kawan aku yang tahu, so dia pun bagilah macam letak kat dalam belanga tu duit seikhlas hati lah kan. So terbalik. Lepas tu dalam kereta kawan aku cakap, macam mana, kau percaya tak sekarang ni?
Dah 3 dah ni aku bawa kau ni. Benda 3 bomoh. Benda cakap benda yang sama. Kita tak cerita pun mengenai soal K, tapi diorang sendiri buka cerita pasal K. K dah buat kau, K dah sihirkan kau daripada makanan. So macam mana sekarang? Keputusan kat tangan kau. Kalau kau tak boleh nak fikir, kata kawan aku dia dah baby lah pula kan kat tangan aku. And then aku cakap dengan dia lah, okey lah, aku rasa macam tak boleh tahan lah bila aku macam sakit hati lah. Kenapa dia nak perlukan lakukan benda yang macam kotor kat atas diri aku kan. Apa salah aku kat atas dia je kan. So macam tak fikir, macam tak habis fikir, macam sakit betul lah hati aku kan. Elok-elok macam rasa macam nak memaafkan dia tu, bila dah terbuka topeng dia tu, aku rasa lagi macam betul-betul sakit sangat hati. Macam rasa macam aku nak pergi penumbuk kan dia kan. Geram sangat rasa. Lepas tu okey lah, aku cakap dengan kawan aku macam ni lah, kalau takkan aku nak berubat dengan Sami Buddha tu kan, nak bagi boleh. So aku cakap dengan kawan aku tu, okey lah macam ni lah. Aku ingat okey lah berubat dengan makcik yang pertama tu lah, yang kita pergi tu. So okey lah, kawan aku pun dia setting, tanya dengan makcik tu malam Jumaat nanti. So nak datang lah, nak berubat kan, berubatkan aku lah kan. So makcik tu suruh lah bawa barang-barang apa yang diperlukan kan. So sepanjang aku dah tahu cerita pasal kejahatan, kebusukan si K ni, so jadi aku macam hati aku sakit sangat tu. Macam setiap kali aku macam nangis saja, tak boleh nak tidur. Macam nak tidur tak terganggu lah kan. Asyik teringat dia lagi tau. Perasaan tu sakit hati, tapi sakit hati tu diselimuti dengan rasa rindu. Macam mana tu? Benci tapi masih sayang kat dia. Macam tu lah. Lepas tu okey, nah dijanjikan cerita tu sampai hari malam Jumaat. So kan dah janji nak pergi berubat kat makcik tu kan. So kita pun berdua dengan kawan aku Izzah tu pun pergilah rumah makcik tu. Malam tu pun pergi berubat, bawa bunga, bawa telur apa semualah kan. Masa nak pergi tu, nak melangkah masuk kat rumah makcik tu, aku dah tiba-tiba je, sebenarnya aku tak demam tak apa, tapi tiba-tiba bila aku boleh menggigil seluruh badan, macam ibarat kena malaria macam tu. Macam gigil, tak boleh gigil. Aku cakap dengan dia, tak nak masuk lah, aku kata kan. Tak payahlah cakap. Lepas tu kawan aku kata, kau ni kenapa, kau demam ke? Tadi aku tengok kau sihat je. Lepas tu aku pun macam tekak tu, macam nak muntah tapi tak macam lawyer lah, tapi tak termuntah. Macam tu lah. Tapi kepala pening yang teramat tu, macam nak pitam pun je. Lepas tu kawan aku cakap panggilkan makcik kan. Makcik tu pun datang. Makcik tu pun baca ayat kursi. Aku dengar lah baca kat ayat kursi, tiup kat kepala aku. Lepas tu makin dia tiup tu makin berlawan tau. Aku dapat rasakan macam perlawanan yang macam makin sakit lah kan kat seluruh kepala aku ni kan. So dia suruh aku masuk dalam gigil tu. So masuk, dia suruh aku duduk dengan duduk gigil tu, baca. Lepas tu dia selubungkan aku dengan kain sejadah tu. Dia selubung badan aku tu, dia baca kursi apa semua. Lepas tu dia ambil kain sejadah tu lagi satu, dia kibas-kibaskan aku apa semua. Makin dia kibas tu aku rasa memang panas gila lah. Lepas tu panas. Lepas tu dia ambilkan, dah proses tu dah siap. Lepas tu dia ambil telur. Tadi kan dia minta telur 3 biji. So dia pun baca telur tu, dia gelikkan telur kat kepala aku, dia gelik telur tu dekat perut aku apa semua. Lepas tu dah selesai proses orang kata talah telun apa, aku pun tak tahulah kan. So dia akan pecahkan telur tu, and then bila dia pecahkan telur tu dalam mangkuk, punyalah aku macam sampai sekarang macam aku tak percaya lah. Bila dia pecahkan telur tu, memang aku nampak dalam telur tu mengandungi darah dengan macam orang kata jarum peniti yang halus tu. Aku tak tahu apa fungsinya. So dalam telur tu ada jarum peniti yang halus tu,
dengan darah-darah tu. Lepas tu dalam telur yang 2 biji lagi tu pun ada juga darah, macam ada helaian-helaian, macam nak kata rambut, tak rambut tapi macam benang hitam ke, macam tu lah. Tapi fungsinya macam yang ada telur yang ada jarum tu lah yang mencocok kepala aku ni, supaya kepala aku ni fokus kepada dia je, ingat kat dia. Kalau yang dekat yang lagi satu tu macam hitam-hitam yang menang tu, itulah yang dia macam dia letak barang-barang makan tu kan. Jadi bila makin lama nanti dia akan jadi macam itulah, macam rambut-rambut benang macam tu. Supaya aku ni makin, memang orang kata pengingatan aku tu tumpu dekat dia je lah. Dengar cakap dia, apa yang nak bagi je lah, macam tu lah. So bila dah selesai dah buat berubat dengan makcik tu, and then aku rasa macam kepala aku yang selalu pening-pening tu, Alhamdulillah lah, dah baik kan. Tak ada lagi sakit lagi kepala. And then perut pun okey, Alhamdulillah, tak rasa sakit juga. Lepas tu aku pun dah boleh macam fokus kerja. Aku tak adalah nak macam orang kata banyak termenung ke, saya nak ingat dia je, tak adalah. Alhamdulillah lah, bila dah berubat dengan makcik tu, aku pun dah jadi normal lah. Aku dah boleh macam orang kata dengan sendirinya. Aku macam tak ingat dia lah. Tak kisah pun kalau dia telefon pun, memang aku terus block je lah nombor telefon dia tu. Aku terus block apa semua. Memang aku tak nak lah lagi kan berhubungan dengan orang yang suka mengambil kesempatan ke atas diri wanita kan. So tak ada gunanya lah juga kan, dengan dia buat kita melalui cara kotor macam tu kan. So Alhamdulillah lah. So aku dah pulih lah. Itulah pengalaman aku. Aku kena sihir daripada bekas, orang kata bekas kekasih lah, macam tu. So kepada wanita-wanita di luar sana, bila tengah berkasih-kasihan tu, ingat-ingat sikit lah, berpada-pada sikit. Bukan setakat sama ada kita kena sihir ni, kadang-kadang bukan setakat kita baru-baru nak bercinta, kadang-kadang dah bertunang, dah berkahwin, malahan apa benda pun boleh je terjadi benda-benda macam tu. Sebab kenapa? Sebab diorang tak berani, yang diorang beraninya belakang-belakang buat cara macam gitu. Tu yang tak bagus ni tu. Okey lah guys, cukup lah setakat di sini je dulu cerita aku. Okey, jangan lupa kalau suka cerita aku ni, jangan lupa subscribe, like, share, komen, and jangan lupa juga picit lonceng tepi tu, agar kalau aku upload video baru korang tak ketinggalan guys. Okey guys, aku ciao dulu. Okey, kalau andanya cerita aku ni kepanjangan buat korang bosan, so abaikan je lah. Kalau korang suka, Alhamdulillah. Jangan lupa kalau korang ada pengalaman korang kena sihir ke apa ke, jangan lupa share lah dekat aku punya komen, ataupun korang boleh email dekat aku, dekat description aku tu aku letak email aku, nanti korang boleh email. So aku akan bacakan pengalaman-pengalaman korang. Okey guys, berhati-hati semua di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan terus percaya seseorang tu 100%. So kena berhati-hati. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hati-hati, ada yang perhati.